Tajuk apa yang best yang anda nak saya share kali ini? Stress management, running, work-life balance, makin banyak berlari, makin banyak lemak. Cerita first full marathon saya. Cerita apa saya nak share kali ini? Nak tahu? Dah tentulah. Running, work-life balance, Al Rumi story. Okay, stay tuned. Maintaining a healthy work-life balance is not only important for health and relationships, but can also improve your employee productivity, performance, and return to the community. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi channel. Terima kasih kerana like anda, komen-komen anda, dan siapa yang belum subscribe tu, subscribe lah. Alright, terima kasih anda semua, sangat awesome. 3 hari lepas, saya berasa sangat-sangat rendah diri, sangat-sangat humble dan sangat-sangat honored kerana YouTube creators telah memilih saya di dalam berjuta-juta YouTubers atau YouTube creators yang ada sebagai creators on the rise. Penghargaan ini sangat-sangat besar buat saya yang baru saja berjinak-jinak dalam YouTube, kembali aktif tak sampai setahun pun, dan saya telah terpilih. Dan Alhamdulillah, antara kelebihan yang anda dipilih sebagai creator of the rise ini adalah anda mendapat exposure, mendapat trending yang tertinggi. Trending saya nombor 5 baru-baru ini, dan semua ini saya tidak akan dapat capai tanpa support dan sokongan anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan kita sama-sama sebarkan kebaikan. Tajuk hari ini sangat signifikan dengan saya dan mungkin ramai di luar sana, kerana tajuk hari ini kita nak cerita tentang bagaimana kita hendak balancekan kehidupan kita di antara minat kita, passion kita. Macam saya, minat saya seperti running, dan saya nak balancekan dengan kerja, dengan family dan keseluruhannya pada Almighty Allah secara totality. Okay, tapi sebelum itu, sebelum kita jump pada tajuk yang sangat-sangat kritikal dan best ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang order baju Team Rumi 7000 commemorate for subscriber untuk volume 2. Memang terus terang saya dah close dah itu hari. Saya buka still limited quantity, dan insyaAllah 2 hari bulan ni kita akan start hantar kepada semua pembeli-pembeli yang awesome, iaitu anda. Okey, jadi kita balik kepada tajuk hari ini. Tajuk hari ini memang kena tepat pada saya, kerana pada saya balance atau keseimbangan itu adalah sangat penting dalam apa yang kita buat dalam kehidupan kita di dunia ini, dan ia perlulah menyeluruh dan ia perlulah sesuai dengan setiap orang. Sebelum kita pergi jauh, hari ini saya akan share 6 tips yang saya lakukan dan anda mungkin boleh lakukan bagaimana kita nak mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan kita dan enjoy passion kita. Kalau saya, iaitu running. Okey. Dalam video kali ini ada 3 keyword penting yang kita perlu terjemahkan. Yang pertamanya running. Okay, running itu definisi untuk saya, ia adalah lifestyle saya, ia adalah passion saya, ia adalah senaman yang saya suka lakukan. Dan saya running, seperti mana yang anda semua tahu, saya running untuk kesihatan, saya lari untuk kurus, dan saya lari untuk kepuasan diri, saya lari untuk menjadi versi terbaik diri saya berlari untuk menemui diri saya yang sebenar, dan saya berlari untuk sihat demi keluarga saya. Keyword yang kedua iaitu kerja. Saya seorang profesional dan saya makan gaji. Saya hanya seorang pekerja, dan apabila kita bekerja, kita sepatutnya produktif, kita sepatutnya deliver, dan kita sepatutnya mencapai prestasi kerja yang terbaik. Dan untuk mencapai prestasi yang terbaik, saya selalu mencabar diri saya untuk go extra mile, untuk saya grow dalam career saya, untuk saya menyumbang kepada tim organisasi itu, kerana untuk mendapatkan profit kepada company. Apabila profit kepada company, company boleh bayar gaji saya, boleh bayar increment saya, dan boleh bayar bonus saya bulan depan kot. Yang bagi tu Eri Syarida tau.
Dan yang seterusnya, life. Saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang bapa, dan mereka adalah tanggungjawab saya. On top of that, running, kerja, keluarga adalah keutamaan saya. Kerana apa? Saya bekerja untuk mendapat gaji untuk keluarga. Saya berlari sihat untuk keluarga. So, keluarga adalah keutamaan saya selepas Allah dan Rasul. Okey, jadi kita terus jump kepada definisi balance. Balance ini pada saya ia merujuk kepada ratio kelapangan masa anda. Setiap orang ada masa yang sama, iaitu 24 jam sehari. Ada siapa yang dapat 25 jam ke 26 jam? Ada kan? Jadi kelapangan masing-masing berbeza untuk bagaimana anda menyusun. So rationya, kalau anda tanya saya, terpulang pada masing-masing. Tetapi anda perlu ada ratio kelapangan masa yang sesuai. Tetapi kalau ratio kelapangan masa anda terlalu banyak, maknanya hidup anda kurang produktif, hidup anda mungkin kurang matlamat, dan anda tidak balance, dan kehidupan anda mungkin boring. Jadi soalan seterusnya yang saya nak tanya anda, kenapa kita perlu balance? Jawapannya mudah saja. Balance ini adalah penentu kepada indeks happiness anda atau indeks kebahagiaan anda. Kalau kehidupan anda tidak balance, bermakna anda terlalu rutin, anda buat perkara yang sama saja setiap hari, dan anda tiada tanggungjawab, anda tiada komitmen, dan anda tiada matlamat jangka masa panjang, sama ada dari segi kerja anda, kehidupan anda, ataupun mungkin passion anda. Dan lebih memburukkan lagi, anda tiada passion, anda tiada minat apa nak buat. So, anda perlu balance. Jadi hari ini saya nak share 6 tips bagaimana anda nak mencapai work-life balance. Of course, apa yang saya buat ni pun masih belum perfect dalam kehidupan seharian saya. Okey, yang pertama, adjust your expectation. Expectation anda perlu munasabah, perlu rasional. Ingat apa yang selalu cakap, ukur baju di badan sendiri. Bermakna apa benda yang anda nak buat, jauhi pride and glory, kerana ia akan lead anda kepada overdoing, berlebih-lebihan, dan keyword dia adalah sederhana. Dalam agama kita juga sering mengingatkan untuk kita bersederhana apa yang kita buat, bukan berlebih-lebihan. Saya bagi contoh dalam larian kalau anda mengejar pride and glory, iaitu kemasyhuran, dipuja-puja, dipuji-puji, anda tidak akan kekal lama. Sebab apa? Sebab anda punya ekspektasi sentiasa orang hendak puji anda. Anda dah buat sesuatu, orang kena puji. Jadi kalau anda terlalu mengharapkan puji-pujian, kalau anda ingat anda laju, ramai lagi akan lebih laju. Kalau anda ingat anda hebat, ramai lagi yang akan hebat. So apa yang saya selalu ingatkan diri saya adalah kita sedar akan di mana kita berpijak, sentiasa ada perasaan humble, humility dalam apa yang kita buat. Contohnya lagi apabila kita nak mengejar timing dalam racing, biar target yang munasabah. Okey, contohnya anda berlari maraton 6 jam, anda nak buat 3 jam. Jadi itu tak munasabah. Boleh nak dapat 3 jam, tapi ia mungkin makan beberapa tahun dan melalui progres. Kenapa saya mengelakkan diri saya untuk mengejar kemasyhuran dan sebagainya? Sebab dari segi timing, personal best dan sebagainya, itu adalah mungkin lebih kepada kepuasan diri saya sendiri, untuk saya mencabar diri saya dan untuk saya meningkatkan prestasi saya. Sebab anak-anak saya pun tak pernah tanya pun timing saya berapa, tak pernah tanya pun personal best saya apa-apa. Dia orang tak heran pun. Jadi untuk apa kemasyhuran itu sebut, dan dia perlu reflect kepada diri anda, kerana expectation itu boleh membunuh anda. Apabila anda expect terlalu tinggi, dia dalam masa sama boleh menjatuhkan anda apabila anda tidak mencapai expectation anda. Jadi keyword dia, ukur baju di badan sendiri. Tips yang kedua, family always come first. Saya bekerja untuk apa? Untuk family. Saya dapat duit increment, saya dapat promotion, saya dapat allowance dan sebagainya, semuanya untuk family. Dan begitu juga dalam kehidupan, semuanya untuk family. Apa yang saya buat, kalau anda perasan betul-betul, semuanya bersama-sama family. Sebab itu dari awal-awal lagi saya perkenalkan tim saya, Tim Rumi. Itu bukan tim running, bukan grup running. Tim Rumi ni saya, Eri, Aira dan Iris. 4 orang, dan ada lagi beberapa ekor berbulu kat rumah tu kan. So apa yang saya buat biasanya bersama. Kalau saya pergi race ke keluar jauh sikit, saya akan bawa bersama-sama. Kerana Tim Rumi punya tagline, tidak boleh tinggal seorang pun. Kalau nak pergi sama-sama. Kalau nak pergi running di overseas tu, tak mungkin saya akan pergi seorang-seorang. Lebih baik tak pergi atau daripada saya tak bawa semua orang. Jadi itu Tim Rumi style. Family always come first. Yang ketiganya, always find time for yourself and exercise. Bermakna cari masa yang sesuai untuk diri anda sendiri, tapi tak perlu banyak. Sekali-sekala saja. Perlu
konsisten bersenam. Kerana dengan bersenam anda terus kekal sihat. Orang yang sihat boleh makan apa, boleh pakai apa, boleh buat apa saja. Dan apabila anda sihat, anda boleh perform di tempat kerja, anda boleh mengelakkan sakit-sakit yang berlanjutan dan anda tak menyusahkan family anda. Jadi perlu cari masa untuk bersukan, bersenam dan untuk diri sendiri. Tips yang keempat, kurangkan aktiviti-aktiviti yang sia-sia, time wasting, dan jauhi mereka-mereka yang sia-sia juga, yang tak membantu anda. Perkara-perkara yang sia-sia itu banyak, saya tak perlu ulas kat sini. Anda boleh define sendiri. Dan mereka-mereka yang negatif, mereka-mereka yang penuh kebencian, mereka-mereka yang suka cakap belakang, mereka-mereka yang suka tikam belakang, mereka-mereka yang suka fitnah, jauhi mereka. Style saya mudah saja, ignorant. Kalau berlaku hatred, kebencian di media sosial saya, biasanya saya ignore saja. Mungkin saya delete komen ke, saya report ke, ataupun saya unfriend ke, unfollow. Mudah saja. Jangan buang masa nak melawan-lawan, nak apa, jadikan media sosial tempat untuk keyboard warrior. Sebab setengah orang ni dia berani kat keyboard je, bila berhadapan dia tak berani. Ada setengah kes saya perlu share sikit kat sini. Dia cuba memburukkan saya di media sosial. Saya tak perlu balas. Kerana kalau saya balas, saya akan jadi seperti beliau. Apa yang saya buat, saya call aja, berhadapan. Itu cara yang mudah, cara yang gentleman. Sebab ada orang ni dia berani kat belakang je, sedap je, sembang, tembak kan main, mengata tulah, mengata ni, bila jumpa menggigil. Okey, jadi itu tips pada saya. Kerana zaman sekarang ini media sosial sepatutnya digunakan untuk kebaikan dan untuk menginspirasi. Dan tagline yang saya selalu gunakan untuk diri saya dan mengingatkan diri saya dan anda semua, media sosial adalah lambang peribadi anda. Jadi apa yang anda komen, apa yang anda kata, apa yang anda lakukan, paparkan di media sosial adalah pribadi anda. Yang kelima, sangat penting, ini apa yang saya lakukan dalam seminggu itu, dalam jadual seminggu anda perlu lebih organize dan anda perlu plan. Sebab tu ia berkaitan. Kalau anda minat running, ada training, anda kena ada struktur latihan. Sebab tu anda boleh susun, hari ni nak lari bila, hari ni nak lari mana, kalau hujan apa option anda, hari ni nak rehat ke tak, bawa kasut time bila, bawa baju time bila, kalau kena travel, kena bawa kasut ke tak, dekat tempat anda travel ada tempat berlari ke tak, cukup masa ke tak nak berlari. Anda perlu organize, anda perlu susun. Sudah sampai masanya anda susun jadual anda. Walaupun kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi, tetapi jika anda menyusun, anda akan dapati keseimbangan dalam jadual anda itu lebih rasional, tanpa menjejaskan kerja anda. Anda masih still boleh kerja, anda masih still spend time dengan family, dan dalam masa sama anda dapat buat apa yang anda minat. Kalau anda susun terlalu banyak berlari je, so anda punya kerja akan terjejas. Anda tak ada masa untuk family, dan banyak lagi kehidupan anda akan kucak-kacir. Jadi plan kehidupan anda, plan jadual anda. Dan tips yang terakhir bagi mereka yang bekerja ataupun bagi mereka yang berniaga sendiri, bekerja sendiri sebagainya, gunakan hashtag saya, kerja itu ibadah. Kita kerja ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita, kita kerja dengan sebaik mungkin, kita deliver prestasi yang terbaik. Kerana apabila kita meletakkan kerja itu sebagai ibadah, kita tak akan menyeleweng, kita tak akan mencilok, tak ada hengki-pengki, tak akan mengular, tak akan menipu syarikat. Kerana apa yang anda buat itu menjadikan rezeki anda itu berkat tak berkat, itulah penentunya. Jadi jadikan kerja itu ibadah, dan hasilnya dikembalikan dengan penuh berkat. Dan dengan keberkatan itulah rezekinya anda terima akan lebih banyak, berganda-berganda. Bukan mungkin dalam bentuk wang ringgit saja, dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk happiness, anak tak sakit, isteri cantik. Jangan cakap carry. Dalam kita mencari keseimbangan dalam hidup kita, yang paling penting, kita jangan tinggalkan suruhan Tuhan. Itu adalah tanggungjawab kita. Alhamdulillah, saya dapat juga menyampaikan tips-tips dan sharing saya tentang balance yang saya amalkan, dan insya-Allah saya akan pegang dan saya akan terus improve dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan anda. Okey, jadi next video ni insya-Allah tak lama lagi saya akan review X-Step 160X 2.0 yang akan dilancarkan tak lama lagi next month. Teaser saya dah share dekat Insta story saya. Dan kasut running marathon dari Indonesia 910 Gas, Ekiden, dan satu kasut trail yang hantar kat saya. Jadi anda stay tune lah. Okay, alright. Jadi Alhamdulillah, terima kasih semua kerana sudi tonton sampai habis. Like video ini, tinggalkan komen-komen anda, bagi tahu saya bagaimana work life balance yang anda amalkan, yang anda lakukan. Kerana lain orang, lain motivasi, lain style, lain background, lain condition. Okey, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, dan akhir kata,
sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.